program kita ni insyaAllah akan berlangsung selama 1 jam jadi kita akan berbicara dalam Yadim clue daripada penerbit lah. Cuma saya nak maklumkan kita tidak kira kepusingan. Cuma nanti sekiranya masa tu nak sampai, kita walaupun ada lagi soalan tapi yang basic soalan yang dia beri tu kita akan tanyakan, dan termasuk juga soalan-soalan penonton. Dia akan di bawah tu nanti kita tengok nanti kalau Prof rasa saya tengok yang bagus tu kita akan bacakan untuk kita respon lah. Jadi saya nak saya ingat yang pertama ni nak mulakan nanti start dengan panel pertama Prof Fadilah ke Prof Zebat dulu? Saya dulu tak apa. Prof Bat dululah. Prof Bat dulu. Mana pun baru Prof Fadilah Jadi soalan daripada saya satu. Yang keduanya soalan daripada pendengar penonton lah, dia akan tulis di situ. Kalau kita respon, kita boleh respon lah sambil itu. Cuma kalau sekiranya suara saya ni katakanlah berlaku teknikal in case takut line ni kadang-kadang dia berlaku terpadam ataupun terhilang, saya hilang daripada radar. Jadi alipanya kita boleh teruskan terus, tak apa. Kalau sekiranya saya tak muncul lagi, teknikal akan cuba invite balik saya masuk. Sebenarnya jangan kita panik lah. Kalau saya terhilang tu, fungsi tak ada respon tu, mungkin dia punya line dia terhilang. Jadi Prof Bat tu boleh teruskan macam biasa lah. Jadi tak perlu nanti saya serah fungsi kalau nampak dalam buku tak ada saya kan. Sebenarnya ada masalah dari line lah tu. Sebab banyak kali berlaku lah. Mungkin line tak berclear. Lagi ada apa ni Prof kita nak soalan? Cuma nak test santai je. Boleh suara boleh clear. Suara saya boleh dengar clear. Dengar. Alhamdulillah. Dengar clear. Okey. Saya pun okey sana? Okey. Dengar Prof Bat. Okey. Nanti saya nak rujuk kepada teknikal kejap. Sebenarnya dah on ke belum. Okey, mohon maaf. Boleh kita mulakan sesi talk show kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Prof dan tuan-tuan dan perempuan yang telah menyaksikan saya langsung FB Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Selamat kita bertemu kembali dalam rancangan talk show sempena dengan COVID-19 di bulan Ramadan ini. Ini masuk siri yang keempat ya. Kita bersiaran setiap hari Khamis. Jadi minggu ni alhamdulillah kita berkesempatan bersama-sama dengan 2 orang tokoh ahli panel kita yang bidangnya berlainan. Satu tokoh agama, satu lagi tokoh bidang perubatan. Yang pertamanya saya nak kenalkan yang bahagia Profesor Dr. Badri Hisham Muhammad Nasir. Apa khabar Prof? Ya baik, alhamdulillah. Profesor adalah merupakan seorang pensyarah profesor di Akademi Tamadun Islam di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UiTM Johor. Dulunya pernah berkhidmat UTM ya. UTM yang UTM Skudai Johor. Dulu pernah berkhidmat di FPI di UKM. Jadi alhamdulillah bersama kita pada petang ini juga Profesor Madya Dr. Fadilah Muhammad Nur alias Ghazali. Apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Tugas hari ni Prof, bertugas hari ni? Bertugas tetapi boleh work from home juga.
Dia tak kira masa lah. Okey, Profesor Madya Dr. Fadilah untuk pengalaman tuan-tuan adalah Profesor Mikrobiologi Perubatan dan juga Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan UiTM Kampus Sungai Buloh. Jadi walaupun Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh, dia punya hospital tu tempat memang tempat klinikal ke? Ya, kita mempunyai satu hospital tapi dari kapasiti dia agak kecil, iaitu 88 katil. Ya, tetapi sempena wabak ataupun pandemik COVID-19 ni, kita memang menolong Kementerian Kesihatan dalam menjalankan ujian-ujian COVID-19. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi kembali kita kepada talk show kita petang ini. Tajuk kita petang ini ialah COVID-19 atau COVID-19. Adakah ianya satu wabak, musibah atau ujian Allah Subhanahu Wa Taala? Ini tajuk kita petang ini. Jadi kita terus kepada soalan kepada Profesor Hisham. Prof, mungkin Prof boleh sementara kita santai sebelum kita buat soalan yang berat-berat ni. Kalau boleh Prof share sikit, sharing lah. Apakah pengalaman Prof tentang menghadapi PKP 1 hingga ke 4 ini, kebiasaan orang kata apa, kebiasaan baru yang Prof hadapi ni. Macam mana cara Prof hadapi suasana PKP yang hampir 2 bulan ni? Mungkin Prof boleh share dulu lah. Ya, terima kasih. Saya rasa apa yang saya nak kongsikan di sini, sebelum itu saya ucap terima kasih kepada pihak Yadim kerana mengundang pertemuan ini. Kita sama-sama kongsikan pengalaman dan pengetahuan, dan juga kepada ahli-ahli panel yang terlibat. Jadi untuk santai-santai permulaan ini berkaitan dengan kongsikan pengalaman menghadapi PKP, saya rasa pengalaman saya ini lebih kurang dirikut dengan pendengar-pendengar yang lain. Sama, mungkin mereka merasakan satu kejutan sebab mereka terpaksa lockdown, berada di rumah. Tetapi saya rasa itu perkara yang mungkin kebiasaan baru yang terpaksa kita terima lah. Dan insyaAllah kita boleh menerimanya apabila kita mendapat maklumat yang cukup, kita mempunyai kesediaan dan kita tidak keluh kesah ataupun membuat satu tindakan yang di luar daripada batasan. Yang pentingnya stay home, be cool dan sabar. Fasabrun jamil, kita kena sabar. Ya, saya rasa benda tu biasalah kita akan hadapi, dan ada beberapa kebiasaan yang normal yang baru ni, new normal ni yang kita terpaksa praktiskan juga di dalam kehidupan kita selepas kita keluar daripada mungkin lockdown ini, sebab kita dimaklumkan bahawa dalam masa jangka masa 2 tahun kita terpaksa ke depan lagi dengan kemungkinan jangkitan ini akan berlaku. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa dahulu seperti basuh tangan, social distancing, terpaksalah kita lakukan terus menerus, dan seterusnya kita lakukan terus menerus dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Profesor Badri Hisham berkongsi sikit segi pengalaman beliau mengenai hakikat yang berlaku. Mungkin Profesor Madya Dr. Fadilah boleh share jugalah apa kebiasaan baru selama 2 bulan ni yang untuk sharing dengan pendengar ni, seluruh negara dengar, mungkin ada di luar negara pendengar sekarang. Okey, terima kasih terutamanya kepada pihak Yadim yang menjemput saya pada kali ini untuk menjadi panel. Begitu juga ini adalah pertemuan pertama saya bersama dengan Profesor Dr. Badri Shah daripada UTM. Ya, selamat perkenalan Prof dan juga kepada Kapten Syamsuddin. Ya. And then walaupun sekadar di alam maya, ya. InsyaAllah satu hari nanti kita mungkin berjumpa, bertemu mata, ya. Allah knows better. Okey, daripada pengalaman saya sebagai seorang doktor, saya rasa pengalaman saya lebih bersifat peribadi ataupun spesifik kepada
para-para pengamal perubatan yang lain. Contohnya kalau masyarakat di luar sana kebanyakannya akan berada di rumah seperti mana yang dimaklumkan oleh Prof. Badli tadi. Tetapi kalau para pengamal perubatan kebanyakannya terutamanya yang golongan macam saya, memang kita 100% ya, almost kita kata 100% berada di tempat kerja. Maksudnya di premis kerja, maksudnya di hospital ataupun di makmal macam saya ataupun di ward-ward. Ya. Walaupun kita kata sekarang ni zaman maksudnya pandemik COVID-19 tu, doktor-doktor lain yang tidak maksud saya berurusan secara terus dengan wabak COVID ni, ya, ataupun pandemik COVID ni, yang lain, doktor-doktor yang lain tu masih lagi bekerja macam biasa. Ya, sebab contohnya kalau di Hospital Sungai Buloh, dia memang didesignated-kan atau diwartakan sempena pandemik COVID-19 ni, dia diwartakan sebagai Hospital COVID-19. Jadi semua pesakit-pesakit lain yang tidak dijangkiti oleh COVID-19 ni, jadinya pesakit-pesakit lain tu kita hospital-hospital lain yang tidak diwartakan sebagai hospital COVID tu kena menolong. Dia menolong. Jadinya kita memang bekerja, tapi di samping itu seperti mana yang Prof. Badli cakap tadi, kita kena mengamalkan norma-norma baru. Walaupun sebenarnya di dalam Islam contohnya penjarakan sosial tu telah diperkatakan oleh hadis, ya, oleh Nabi Muhammad SAW kita, dan juga hadis-hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Nawawi yang mengatakan kalau macam penjarakan sosial tu sebenarnya umpama satu pedang jarak dia. Jadi kalau jarak pedang tu lebih kurang ukuran pedang tu lebih kurang 2 meter, itulah dia yang sains baru discover. So, saya menganggap itu adalah satu hikmah yang sangat-sangat kita kena praktikkan balik, di mana kadang-kadang kita ni kena balik kepada fitrah. Ya? Salah satu hikmah ataupun beauty, kecantikan daripada COVID-19. Jadinya kalau nak katakan pengalaman saya juga saya tak tahulah nak katakan saya bertuah atau tidak bertuah, saya juga melalui pengalaman menangani first SARS dulu. SARS yang dulu pada tahun 2002-2003, di mana saya adalah doktor di Hospital Kuala Lumpur yang mengambil sampel-sampel pesakit khas yang kita kata yang itu lagi fatal, lagi menakutkan lah. Ya. Memang kita pengalaman yang lain kita kena berkorban banyak, banyak tu tak kisah sangat saya rasa, tapi family kita, ahli keluarga kita kena faham, ya, sebab kita kadang-kadang tidak dapat berjumpa dengan ahli-ahli keluarga, dengan anak, dengan suami dan ialah isteri. Itu pengalaman yang agak menyakitkan. Tapi pengalaman kerja saya rasa selagi kita ikut standard prosedur ataupun standard operating procedure yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, saya rasa selagi kita tidak menolak ataupun breach mana-mana operating procedure tu, insya-Allah kita selamat. Itu saja. Okey, terima kasih Prof di atas perkongsian tadi. Jadi ramai juga yang tak tahu sebenarnya hospital Sukabumi ni, hospital seolah sekali hospital COVID-19 ya, khas. Dia sakit yang ada sebelum ni yang tidak kena COVID kena pindah ke hospital lain. Ya. Okey, ramai juga yang perlu pasal kot kat hati kena pindah kan, sukar bagi mereka juga. Jadi kita terima itu semua sebagai satu tolak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada yang sedang berhenti, insya-Allah kita fahami apa yang dilakukan. Jadi saya terus pada soalan kepada Profesor Badli Syam. Ini soalan yang hampir-hampir habis sikit. Tadi kita dengar kemudian ya. Jadi berkenaan dengan tajuk tadi lah. Bila kita
berlaku saja perkara di dunia ini, di negara kita ni, perkara yang kita tak ingin lihat, dengar, perkara yang susah, kemalangan ke, berita buruk ke, penyakit ke, ada dua persepsi ataupun pandangan orang ramai. Pertamanya orang kata ini adalah bukan suatu bala ke, musibah ke, ini bala ni, musibah ni, ataupun kita tengok dia satu ujian. Ada orang kata ini ujian Allah, terima. Setengah kata ini bala, ini musibah. Ada yang ambil positif, dia kata ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada wabak COVID-19 ni. Jadi apa pandangan Profesor Badrul Syam tentang masalah penderaan orang, ianya musibah ataupun ujian? Macam mana kita menghadapi benda ni? Silakan Prof. Terima kasih. Soalan yang memang saya rasa memang menjadi satu soalan yang panas tu. Jawab pun susah juga kalau kita nak jawab ringkas-ringkas ni. Sebab dia berkaitan dengan banyak aspek dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bila kita memperkatakan tentang musibah ataupun ujian, biasanya masyarakat ataupun persepsi masyarakat, bila sebut musibah tu bala, bencana, kan, disaster, memang begitulah dari segi perkataannya, dari segi makna perkataan pun begitu. Maknanya tetapi mereka mengatakan bahawa musibah bala ni benda yang negatif, negatif. Itulah. Jadi sekarang ni ini semua bala untuk kita. Baik. Sebab apa? Sebab mereka berpandangan bahawa musibah itu, perkataan musibah itu perkara yang sangat negatif. Manakala ujian ni perkara yang biasalah ujian. Sebagai contohnya kita ambil ujian untuk ujian untuk driving license, driving license ataupun bulanan. Tetapi sebenarnya sama ada musibah ataupun ujian itu dia berbalik kepada individu juga untuk menafsirkannya. Sebelum kita tafsir mengikut pandangan Islam, kita tengok apa pandangan individu kepada perkataan musibah dan ujian. Bagi seorang pelajar yang merasakan bahawa dia akan all out di dalam ujian, walaupun ujian itu tidaklah menyebabkan dia ni mati, dia boleh ambil ujian lain. Dia gagal sekali untuk UPSI, dia boleh ambil, dia boleh repeat. Tapi dia kata no way, this is my life. This is by hook or by crook saya mesti pass. Saya mesti lulus. Ini adalah jihad saya. Saya terpaksa tak tidur malam pun tak apa. Jadi saya akan lepas ujian ni. Jadi dia menganggap ujian itu sebenarnya sangat penting. Sangat besar. Dan walaupun ujian itu boleh kemudiannya menimbulkan implikasi kesihatan dan sebagainya. Jadi ujian juga mungkin ada masalah dari sudut itu. Dari sudut menimbulkan perkara-perkara yang negatif. Tetapi oleh kerana mereka menganggap perkataan ujian itu benda yang mereka boleh selesaikan, tetapi bila berkaitan dengan wabak pula, berkaitan dengan musibah, yang ni mesti bala lah. Mesti bala dia orang buat kat kita lah, Allah marah lah apa semua dan sebagainya. Sebagainya benar, sebagainya mungkin tidak begitu tepat. Tetapi apakah yang dipandang oleh Islam berkaitan dengan apa yang dikatakan musibah ataupun ujian ini? Sebenarnya hidup kita akan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ujian itu bersifat bala, dalam arti kata Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan kita, waluziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kalau kita tengok dalam sejarah tu Allah beritahu tak, mereka ditimpa kepada mereka itu azab di dunia ini, bukan azab di akhirat agar mereka dapat lepas azab di akhirat pula, untuk mudah-mudahan mereka kembali ke pangkal jalan, mereka kembali kepada Islam, mereka kembali mengamalkan ajaran-ajaran yang baik. Jadi mengelakkan apa yang dikatakan azab Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat yang lebih besar. Baik. Jadi kalau kita tengok hidup kita di dunia ini memang allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup ini untuk menilai ataupun menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Jadi semua yang menimpa kita ini, kalau kita tengok kepada Al-Quran, Al-Quran menyatakan bahawa Allah uji kita. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kamu akan ditimpakan, akan dicoba dengan percobaan-percobaan
daripada walaupun dengan satu perkara daripada rasa takut, rasa takut dan rasa lapar, kurang harta, kurang harga diri dan sebagainya, dan kamu diminta untuk bersabar. Jadi apa yang menimpa kita ini sebenarnya sama ada ianya dalam bentuk malapetaka, disaster dan sebagainya, ia merupakan ujian daripada Allah SWT agar manusia ini kembali kepada Allah, kembali untuk menghayati ajaran yang sebenarnya, dan ianya termasuk dalam qada dan qada Allah SWT. Apabila kita faham tentang qada dan qada Allah SWT, walaupun sesuatu itu buruk kepada kita, sebab itulah Sayyidina Umar begitu bijaksana, dia kembali daripada satu qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Kalau kita tengok kepada bagaimana Sayyidina Umar menjawab pertanyaan, kenapa kamu ni lari daripada tak mau kamu tak mau masuk ke tempat yang dilanda wabak taun. Sayyidina Umar mengatakan bahawa kita lari daripada qada kepada qada Allah yang lain. Maknanya di sini Allah memberi pilihan kepada kita, di samping ujian-ujian sama ada ujian kebaikan, ujian yang kita dapat nikmat, itu pun semuanya ujian, tetapi kita tak panggil lah nikmat ini sebagai musibah. Betul tak? Kita tak panggil musibah. Kita dapat kereta, ini musibah untuk kita, tak. Kita kata ini nikmat, tetapi nikmat itu sebenarnya ujian. Ujian sama ada nikmat ataupun musibah, semuanya terkumpul dalam qada dan qada Allah SWT, yang mana Allah jadikan kepada kita sebagai ujian kepada kita untuk melihat siapakah di antara kita yang paling baik amalan ini. Saya nampak dekat sini tadi ada soalan, dikatakan bahawa di sebalik wabak itu, di sebalik wabak dalam konteks wabak COVID-19 ini, kita tengok bagaimana pula di sana kita dapati alam kita lebih baik, air lebih jernih, udara lebih nyaman. Jadi macam mana kita nak katakan bahawa coronavirus ini merupakan satu bala daripada Allah? Ya. Ini satu jawapan, satu pertanyaan yang baik yang menjawab apa yang saya dah beritahu tadi, bahawa di sebalik sesuatu bencana itu terdapat padanya hikmah, dan hikmah itulah Allah SWT bekalkan kepada kita, untuk Allah menguji kepada kita. Selain daripada Allah timpakan kepada kita bencana, di sana terdapat kebaikan. Kerana apa? Kerana Allah SWT Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Allah tangguhkan azab, walaupun azab ini disebut di dalam Al-Quran yang menimpa kepada umat-umat yang terdahulu, tetapi kita sebagai umat Nabi SAW, Muhammad SAW ini, Allah tangguhkan azab yang besar. Allah berikan azab itu, azab-azab yang kecil dalam bentuk peringatan agar kita bertaubat kepada Allah SWT, dan sebelum kita kembali menghadap Allah SWT. Jadi saya rasa kalau saya boleh simpulkan tentang sama ada perkara baik dan buruk ini, musibah ujian ini, sama ada dia baik ataupun buruk, ia merupakan qada dan qada Allah SWT yang tidak kita redha, dan kita kena berikhtiar untuk mengatasi sama ada kita dapat nikmat ataupun dapat bencana daripada Allah SWT. Itu saja respon saya lah. Wallahualam. Okey, terima kasih Prof. Saya pun teringat satu ayat Quran yang maksudnya Prof yang Prof tadi tu, maksudnya boleh jadi kamu tak suka, benci atas satu perkara benda, sedangkan Allah sebenarnya ada hikmah. Allah ada ayat tu kan. Ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah dan tidak silap saya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada benda yang kamu tak suka tetapi dia baik bagi kamu. Ada benda yang kamu suka tapi tak baik bagi kamu. Ini ayat yang kalau kita tengok kepada asbabun nuzul, merujuk kepada perintah Allah SWT, kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Memanglah kalau kita nak berperang ni, memang tak suka berbunuh-bunuh, mana kita suka, kan? Tetapi Allah tahu di dalam peperangan itu ada benda yang mungkin kamu tak suka, dia baik bagi kamu. Kalau kita tak menyediakan pasukan keselamatan, apa jadi kepada negara kita dalam keadaan COVID? Kita terpaksa memerlukan tentera yang ramai untuk menjaga untuk menyelaraskan PKP dan sebagainya. Itu belum lagi berperang. Mungkin kita tak suka berperang, kita tak minat jadi ketua, kita tak minat jadi tentera. Minta maaf, saya explain lebih lah tu. Kita tahu saya cuma nak pengesahan daripada ayat tadi, kita guna Prof pengajaran kita. Boleh. Jadi ada kebaikannya sebalik yang keburukan tadi kan.
Jadi saya nak kembali Tapi kita tidaklah minta COVID. Ya. Kita tidaklah minta COVID itu datang. Ya, kita nak supaya kita menang. Kita boleh kita menang. mengkirkan COVID. Cuma nak kembali kepada Profesor Madya, Dr. Fazilah. Saya Fazilah ingat Dr. Fazilah Kamsah pula nama-nama berdua nama boleh. Faham. Jadi tentang COVID, wabak COVID-19 ni. Sebab banyak orang bercakap lah, orang viralkan dalam WhatsApp group, dalam macam-macam Facebook. Ada orang kata ini agenda macam konspirasi daripada negara-negara tertentu. Ada negara pula menafikan, ada pula negara lain pula pun dakwa juga ini negara sana lah yang buat punya angkara, betul-betul dirugi. Dari segi saintifiknya mungkin doktor boleh terangkan COVID ni apa bendanya, wabak, tapi dari segi masyarakatnya menganggap ini sebenarnya satu konspirasi. Jadi mungkin orang boleh antara konspirasi dengan wabak apa sebenarnya. Okey, terima kasih ya Kapten. Soalan-soalan ini juga saya lihat ada daripada live comments ya. Agak mencabar untuk menjawab soalan macam ni. Okey, walau bagaimanapun seperti yang kita tahu dari segi sudut penyelidikan, sains penyelidikan mengatakan bahawa COVID-19 ni disebabkan oleh virus yang dikenali sebagai SARS-CoV-2. So kalau dah ada dua, maksudnya yang pertama di mana? Yang pertama dulu yang menyebabkan SARS pada tahun 2002. Ya. Jadi kita namakan sekarang COVID-19 tu adalah penyakit dia dan ejen pembawa penyakit tu adalah SARS-CoV-2. Maksudnya kuman ni tergolong daripada virus. Virus tu nama dia adalah SARS-CoV-2 ataupun 2. Jadinya dari segi sudut penyelidikan walau kita kata telah terbukti bahawa COVID-19 tu bermula daripada Wuhan, China. Ya, jadinya saya faham dan saya juga ada mendapat video lah macam-macam lah ya mengatakan ianya adalah satu konspirasi daripada satu negara yang lain. Jadinya sebagai seorang profesional dan juga doktor dan juga pada masa yang sama saya sama jugalah macam Prof. Badri Syam di mana kita membuat penyelidikan, maksudnya kita juga saintis pada masa yang sama. Jadinya pada saya jika betul mana-mana negara membuat atau menggunakan SARS-CoV-2 sebagai salah satu senjata biologi untuk maksudnya untuk memusnahkan dunia ke ataupun untuk apa orang kata mempunyai kuasa yang besar ya, kita ada pertubuhan badan sedunia sekarang ni. Ya, jadi saya yakin bahawa sekiranya ianya untuk senjata biologi, ya, kita boleh report lah kalau benda tu ada bukti yang sahih, kita boleh report kepada WHO, Badan Kesihatan Sedunia, diorang akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ya, jadinya konspirasi tetap konspirasi selagi ianya tidak ada bukti. Pada saya yang penting pandemik COVID-19 telah berlaku. Jadi solusinya bagaimana kita harus mendapat beberapa tindakan yang wajar, yang kita kata tidak menghancurkan atau tidak berat sebelah ya untuk mana-mana pihak. Contohnya sekarang ekonomi dan juga COVID-19 dia seolah-olah berada dalam satu keping duit shilling. Belah yang ada nombor tu atau angka tu adalah COVID-19 ataupun yang gambar parlimen ke apa tu adalah COVID-19, tapi yang nombor tu ekonomi kita. Jadi yang penting dia penting kalau dia sejarah biologi dia memang kita maksudnya memang kena ada tindakan daripada Badan Induk Dunia ya. Tetapi kalaulah untuk dibicarakan sekarang pada saya solusi jalan cara penyelesaian macam mana kita nak menangani COVID, macam mana kita nak memulihkan ekonomi negara tu lagi penting
Ya. Jadi untuk menjawab soalan konspirasi atau tidak tu macam saya katakan tadi, selagi ianya tiada bukti kukuh mengatakan dia boleh dimanipulasi sebagai senjata biologi, selagi tu kita tak boleh katalah dia itu benda tu adalah konspirasi. Ya, sebab kena ada bukti kukuh. Sebab ni pun sebab ada kata kalau sebab punca daripada haiwan eksotik, dia kata ramai juga orang Thailand makan ular ke Malaysia yang duduk dekat makan ular, makan biawak ke, makan tikus tak ada kena. Jadi kenapa dia apa pula benda tu boleh timbul virus tu? Soalan dia lah. Okey, soalan dia. Okey, terima kasih. Memang ada dikaitkan dalam penyelidikan, memang ada beberapa artikel mengatakan bahawa COVID-19 ataupun kuman ataupun virus SARS-CoV-2 tu dia kita kata haba ataupun duduk di dalam haiwan-haiwan liar. Saya suka bila Kapten menanyakan soalan-soalan sebegini sebab dalam Islam memang kita tak boleh makan makanan daripada, betulkan saya ya, daripada yang bertaring. Contohnya ya, exotic food, haiwan-haiwan yang liar. Ya, sebab memang contohnya tenggiling. Pangolin tu tenggiling. Sebab dalam sains mengatakan, artikel mengatakan, terbaru mengatakan bahawa virus SARS-CoV tu ada terkandung di dalam tenggiling, ada terkandung di dalam kelawar. Kita tak makan kelawar, dalam Islam kita tak boleh makan kelawar. Jadinya maksud saya bagaimana betul dah Islam tu kata jangan makan benda-benda macam ni. Jadi kata kenapa pula yang orang ni dia makan, dia dapat, ada yang makan tapi ada juga yang tak dapat. Maksudnya dia makan makanan exotic food ni ya. Sebab dia bergantung kepada daya ketahanan imun seseorang individu. Contohnya kalau kita lihat ya sekarang ni kebanyakan pesakit-pesakit yang mengalami simptom-simptom yang agak teruk untuk COVID ni, dia selalunya individu yang berusia lebih daripada 60 tahun ataupun 65 tahun dan dia juga ada mengalami penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, jantung. Jarang COVID-19, mana-mana individu yang terkena jangkitan COVID-19 ni, dia maksud saya kalau dia tak ada penyakit ataupun dia seorang yang agak muda tapi tak ada penyakit yang seperti yang saya katakan contoh-contohnya ya tadi, jadinya kemungkinan kalau dia terkena jangkitan pun kemungkinan simptom-simptom yang dia alami itu tidak begitu teruk berbanding individu-individu atau pesakit-pesakit yang umurnya melebihi daripada 60 atau 65 dan mengalami penyakit-penyakit seperti yang saya perkatakan tadi. Ya, jadinya dia ada beberapa faktor. Contohnya dia mungkin ada sejarah memakan exotic food tadi. Yang kemungkinan adanya kuman ataupun virus SARS-CoV-2. Yang kedua, daya ketahanan imun. Contohnya umur dan juga penyakit-penyakit lain individu atau pesakit tu ada. Jadinya risiko dia untuk mendapat gejala atau simptom COVID-19 yang lebih teruk ni akan lagi akan lagi terserlah ya. Itulah. Ada lagi ke? Ada lagi yang saya tertinggal tak ada buat setakat ni? Okey, setakat tu Prof. Nanti kan kita sambung lagi dalam soalan yang seterusnya. Terima kasih. Saya cuma mungkin Prof nanti standby soalan dia yang turun-turun ditulis tu kalau boleh jawab dia awak lah ya. Ada yang tanya macam mana negeri Vietnam dia boleh langkah-langkah dia boleh berjaya sebagainya lah. Apa rahsia dia? Okey. Boleh. Okey, ada beberapa negara sekarang yang telah diisytiharkan oleh buat masa ni ya oleh WHO ataupun Badan Kesihatan Sedunia, contohnya Korea Selatan, Vietnam ya, di mana negara-negara ini dan juga Jerman tak salah saya, lagi Taiwan, South Korea, Taiwan,
Jerman dan juga Vietnam merupakan negara-negara yang berjaya menangani isu-isu COVID-19 pada tahap ini dari segi menangani COVID-19, iaitu South Korea dan juga Vietnam. Bagaimana mereka melakukannya, contohnya Taiwan ya. Kalau kita tengok dekat peta dunia, China tu besar, Taiwan tu kecil sebelah dia je. Jadinya keprihatinan dan juga kepimpinan negara tu dia memainkan peranan faktor yang penting bagi saya. Sebabnya kalau sesebuah negara tu walaupun dia kecil macam mana pun, ataupun contohnya Vietnam, dia kecil ya, nak kata ekonomi dia bagus sangat pun saya rasa tak. Kalau kita compare Malaysia dengan Vietnam, saya rasa panel-panel pun mungkin bersetuju dengan saya. Malaysia kalau dibandingkan dengan Vietnam dari segi ekonominya, Malaysia saya rasa lagi bagus. Tetapi maksud saya, macam saya kata tadi, COVID-19 ni dengan ekonomi tu dia bersama-sama dekat atas satu shilling yang bersama, different permukaan ya. Jadinya kalau kita cepat menangani masalah COVID-19, kita insya-Allah boleh memulihkan keadaan ekonomi kita. Yang salah maksudnya dari segi ekonomi, dari segi kepimpinan negara tu itself pada saya lah. Tapi saya bukanlah orang yang mahir untuk bercakap pasal kepimpinan. Tapi kalau kita tengok contohnya Jerman, dia dan juga Vietnam. Vietnam masa dia dapat tu COVID-19, dia cepat, sama juga dengan Taiwan, dia cepat tutup border dia. Cepat. Jerman dia tak tutup border, tapi dia cepat sebab dia tahu ekonomi tu akan meruncing, keadaan ekonomi akan meruncing. Jadi apa yang dia buat, dia push a lot of money untuk sustain, mengekalkan tahap ekonomi negara dia. Dan dia telah kategorikan berapa banyak, dan pada masa yang sama dia push banyak juga duit untuk penyelidikan dan diagnostik untuk COVID-19, dan juga untuk duit ataupun bajet untuk merangsang ekonomi tu dia buat sekaligus kita panggil. Jadi dia tak lambat. Dia tak lambat. Jadi itu pandangan saya sebagai seorang doktor pakar, tapi bukanlah sebagai seorang ilmuwan dalam bidang kepimpinan ya. Mungkin ada yang tidak bersetuju, tapi kita secara terbuka lah kita kata. Okay, two in one lah, dua-dua lah. Ya, dua-dua. Ada kaitan. Jadi mungkin juga tadi dia cepat-cepat dia tutup pintu sempadan dia kan. Ya, pintu sempadan kita ni nak nyambut raya lagi 3 minggu lagi jadi COVID kena tutup pintu rumah kan, macam mana kat lepas ni? Okey. Saya suka soalan tu. Macam Prof Bat kata tadi, kita ukhuwah tetap ukhuwah, tapi cara kita menjalinkan ukhuwah tu banyak cara dia. Macam sekarang ni kita sekarang dah resah gelisah, termasuklah keluarga saya besar ya, ada 9 orang adik-beradik. Contohnya saya sendiri ada beberapa orang ipar, birah, semua ramai. Jadinya kita ni sekarang ni dalam masa COVID-19 ni, kerajaan kita telah berusaha sedaya upaya pada saya. Kementerian Kesihatan juga menggembeling tenaga, dan saya rasa dia memang berusaha sebaik mungkin sudah. Di mana kita telah menyediakan standard operating tu. Jadinya kita jaga kita, maksudnya kita berish mana-mana prosedur yang telah ditetapkan di dalam SOP tu sendiri, macam penjarakan sosial, lepas tu kalau bersin ya, kalau batuk kita selalu pakai mask ataupun topeng muka ataupun menutup. Semua tu sebenarnya adab-adab Islam. Betul tak? Lepas tu macam kita bila beratur jangan bersesak-sesak. Kalau kita boleh maintain dan COVID, saya sangat yakin dengan
Okey. Okey Prof. Jadi kita berpindah pula kepada soalan seterusnya kepada Prof Fadli. Jadi alhamdulillah kita dapat banyak maklumat tadi Prof. Ada kaitannya dan macam duit siling ni kita antara pengakuan dan ekonomi. Kita rasa itu memang ada relevannya nampak depan mata kita benda tu. Sekarang Profesor Bat ni benda roh ni tak nampak ni Profesor ni. Sebab nak jawab benda-benda yang memang tak nampak, benda-benda yang tak nampak dekat mata kita. Saya nak merujuk ke firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat permulaannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bersambung ayat tu. Maksud dia buat maksud je. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada suatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya. Dan tiada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat yang mungkin boleh ulas ni benda-benda tak nampak, benda lain. Datang satu benda tu kita tak nampak, seorang pun tak apa nak menolak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan dengan usaha kerjaan lagi ni, kita buat macam-macam, kita buat PKP lah, PKPB lah, lockdown lah, macam-macam lah. Dengan ayat ni apa kaitan ni Prof? Baik, saya rasa ayat yang telah dibacakan, kalau kita ambil pangkal ayat tadi tu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah telah merujuk kepada supaya kita, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah beritahu yang dia apabila dia menghendaki sesuatu perkara, memang tidak ada sesiapa dapat mengalahkannya ataupun tidak akan sesiapa akan dapat menghalangnya. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok daripada ayat yang awal, Allah beri pilihan kepada kita supaya kita itu sendiri yang mengubah. Tapi kalau kita tidak mengubah, jadi kita maktublah takdir yang telah ditentukan kepada kita. Baik. Jadi dalam konteks ayat tu saya nampak bagaimana kalau kita kembalikan perkara ni kepada agama. Ataupun mungkin bagi mereka yang tak pegang agama, saya tak tahulah mereka nak kembali kepada siapa. Mereka nak kembali kepada pemikiran tertinggi ke, nak kembali kepada sains ke. Tetapi sains dia tidak boleh mengubah apa-apa. Dia cuma boleh menceritakan keadaan memperihalkan. Dan kalau katakan dia boleh mengatasinya dalam konteks sains, dia mengambil masa yang agak lama. Kalau kita tengok kepada apa yang berlaku Spanish flu pada tahun 1918-19, dia mengambil masa juga untuk menghasilkan vaksin. Begitu juga kepada yang berlaku pada abad ke-14, di mana dunia berjuta manusia mati disebabkan oleh wabak daripada seekor tikus. Tikus ataupun tikus yang dipercayai yang dibawa daripada jalan Sutra tu ke Asia Minor dan seterusnya berkembang berlaku di Eropah sehingga berjuta, ratus juta yang mati. Jadi di sini kalau kita tengok bagaimana apa yang boleh diusahakan sains itu hanyalah kepada limitasi manusia. Tetapi Allah SWT beritahu apa yang berlaku ni sebagaimana saya sebutkan tadi merupakan ujian daripada Allah SWT. Dan bila ada ujian mesti ada jawapan dia. Dan jawapan-jawapan itulah yang Allah berikan dalam pelbagai bentuk. Kalau kita tengok bagaimana Allah berfirman, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada apa-apa yang memberikan musibat kepada kita ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kita. Dialah pimpinan kita, dia tempat duduk kita. Dan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah kembali bertawakal orang yang percaya. Jadi orang yang percaya di sini dia bukan maknanya bila dia percaya kepada Allah tu dia tidak percaya, dia tidak melalui proses saintifik, dia mengedepikan doktor, tidak. Dia kembali ke yang menyebabkan, yang menggerakkan perkara ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada gerakan itu untuk menguji kita supaya kita dapat mencari satu vaksin yang baru dan sebagainya. Sebab di setiap di mana-mana pandemik itu dia akan ada inovasi, dia akan ada research yang menemukan ubat-ubat yang boleh mengubatinya. Tetapi juga di situ merupakan azab Allah SWT untuk mengingatkan kita, untuk mengangkat darjat kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ada ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum.
tidaklah ditimpa kamu itu dengan musibah kecuali dengan sebab apa yang kamu usahakan. Maknanya dosa-dosa kamu tu dah wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampunkan banyak daripada dosa kamu dengan sebab kamu ditimpakan musibah. Jadi musibah ini adalah merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala punya. Satu, Allah nak beri darjat kepada kita, dan mungkin Allah nak beri kepada kita ni supaya kita ni menemui jalan-jalan penyelesaian lebih baik. Dan manusia ni daripada kalau kita tengok kepada perubahan peradabannya, mereka dapat mencari penyelesaian-penyelesaian. Tetapi kunci di sini kan bila kita balik kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Kenapa yang menjadi sebab ini, benda yang sebagaimana Dr. Fadilah kata tadi, benda yang maknanya ahli sains merujuk kepada ianya berpunca daripada benda yang kotor. Benda-benda yang kotor daripada sumber yang kotor, tikus, pelawar, dan ini sebenarnya telah diharamkan oleh agama. Dan perkara-perkara yang jijik ini bukan hanya agama Islam, agama-agama lain. Adalah agama Kristian dan agama Yahudi, mereka menghalang, mereka mengharamkan babi dan sebagainya, bukan punca. Jadi punca ni kita kembali kepada ajaran Allah dan kita tahu di mana kita boleh menyelesaikan masalah. Sebab itulah apabila kita tidak menyelesaikan punca, apabila perkara ni berlaku, ianya berlaku mengikut ketetapan yang Allah telah tetapkan di dalam sunnahnya. Walan tajid li sunnatillahi tabdila. Dan kamu akan dapati sunnah Allah itu berubah. Sebab itulah doktor ataupun ahli sains dia bukan nak kata mudah, tetapi mereka konsisten sebab dan akibat. Mereka tahu apa puncanya dan apa penyelesaian. Sebab ianya berjalan di atas sunnatullah. Tetapi siapa yang menggerakkan ini? Kenapa sunnatullah itu berlaku? Antaranya asasnya Allah nak menguji kita. Allah sayang kita. Allah ajak kita balik dia. Prof, saya jelaskan. Ada orang mengatakan dari segi saintifik, dari segi sainsnya, contohnya lah kalau kita kemarau, hujan tak ada turun untuk sebagainya, ni baru Allah Subhanahu Wa Taala. Teruk tu kita musim binatang haiwan sampai tahapnya kering kontang, empangan kering. Kita disuruh supaya kita berhimpun beramai, pergi ke padang, solat sunat, mohon hujan sebagainya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang ni musim Covid ni, kita menghadapi masalah besar ni. Tapi kita pergi Jumaat tak boleh, masa tarawih tak boleh kata. Jadi tak ada pun kita buat sembahyang ramai, minta Allah SWT supaya hentikan bala ke sebagainya, tak ada nampak lagi, tak boleh nak berhimpun. Apa dengan Prof? Ramai yang tanya ni. Ya. Ada soalan tu dekat puas hati. Kenapa tak boleh sembahyang Jumaat? Jadi sebenarnya untuk kita berdoa ni tak semestinya secara berjemaah, boleh juga secara fardiyah, secara individu berdoa. Dan doa ni yang paling mustajab, yang tidak ada halangan, doa orang yang ditimpa kezaliman. Dan kita ditimpa musibah. Bila kita ditimpa musibah ni, doa kita dengan Allah SWT mustajab. Sebab itulah kita tengok orang yang diuji ni doa dia mustajab. Contoh, Allah SWT suruh kita puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina terus-teruslah diwajibkan kita berpuasa. Dan akhir daripada ayat itu, lepas 3-4 ayat selepas daripada itu, saya pada salam ini hari uji da'wat ad-da'i iza da'an. Maknanya proses kita berpuasa, bila kita lapar, musibah kepada kita tak boleh nak makan, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan wahai Muhammad, sekiranya hamba bertanya tentang aku, katakan aku hampir kepada kamu dan aku menjawab doa-doa daripada kamu. Dia tak sebut supaya kita berhimpun ramai-ramai, kemudian doa itu diterima. Itu kalau kita boleh buat, dan kalau kena kepada kesesuaiannya. Sebagai contoh, kita sembahyang ramai-ramai berdoa, ramai-ramai di tengah padang minta, itu kebiasaannya ada. Sekarang ni kebiasaan ni tidak boleh dilakukan. Sebab itulah kita merujuk kepada kenapa solat Jumaat itu tidak boleh diadakan. Sebab ini kalau kita campur tangan perbincangan para ulama, ahli fatwa, jadi panjanglah ceritanya. Cumanya di sini kita boleh tengok kenapa mereka tidak membenarkan lagi sembahyang Jumaat ini. Sebab apa? Sebab mereka nak menolak mafsadah. Menolak mafsadah itu lebih utama daripada kita nak buat baik. Memang kita nak sembahyang Jumaat ramai-ramai di satu benda yang baik, aktiviti sosial kita boleh jumpa dan sebagainya. Tetapi kalau dia boleh mencetuskan wabak, jadi kita wabak itu yang selari dengan maqasid syar'iyyah untuk menjaga agama, menjaga nyawa dan sebagainya, itu perlu kita hindarkan terlebih dahulu. Jadi kita sembahyang di rumah, kita sembahyang zuhur dan tidak terlepas. Walaupun ada jugalah pandangan-pandangan yang supaya kita letak juga sembahyang Jumaat, sebab sekarang dah ada SOP dan sebagainya kan. Saya pun bersetuju. Sebab itu dalam buku syarak ni kita tengok bagaimana sesuatu perkara yang
agak sempit itu, apabila dia sempit kita akan longgarkan. Idza daqal am ittasa'. Apabila dia sempit kita akan longgar, dan perkara ini insya-Allah satu ketika nanti saya rasa dalam sedikit masa lagi sembahyang Jumaat ini akan dibenarkan. Dan saya rasa ada mungkin Jabatan Agama mana yang saya baca saya tak ingat, mereka dah mengeluarkan SOP untuk sembahyang Jumaat. Yang paling penting tadi sebagaimana yang Dr. Fadilah kata tadi, mereka percaya kepada kepimpinan. Atas sebab kita ni orang Islam mesti rujuk kepada pemimpin. Kita taat kepada ulil amri, yang mana ulil amri ini disokong oleh data-data, oleh perbincangan para ulama yang memutuskan pada hari ini untuk seketika solat Jumaat tidak diadakan untuk menolak mafsadah ataupun keburukan yang lebih besar. Dan satu masa nanti insya-Allah solat Jumaat ini akan diadakan, dan kita akan merasakan betapa hikmahnya solat Jumaat itu. Apabila kita tidak mampu untuk bersolat Jumaat, kita rindu untuk bersolat Jumaat. Ketika kita diminta untuk bersolat Jumaat, kita malas nak pergi sembahyang berjemaah di masjid. Bila tak dapat, kita rasa rindu dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang protes ni orang yang jarang datang masjid pun. Kenapa tak boleh sembahyang Jumaat lah, kenapa tak boleh. Dan dia agak dia nak cari muka dia kat surau ke masjid pun bayar. Yang jenis yang macam ini memang ramai. Jadi kita tak payah pakai yang macam ni. Kita kena pakai ulil amri yang mereka tidak sokong, sebab mereka ada jawatan kuasa fatwa dan masing-masing. Dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara ni akan jadi stabil semula, balik kepada normal insya-Allah. Kita akan dapat solat Jumaat. Dan sebenarnya saya pun tak habis lagi jawab tentang soalan berikut, tapi kita kata yang soalan pertama tu kan, memang sebenarnya benda-benda yang Allah ingat kepada kita lama. Bila kita buka Quran, dan kita bukan hanya buka Quran, kita buka perjanjian lama, kita buka Bible dan sebagainya. Dia merupakan sejak zaman Firaun yang mana ingatkan dengan kemarau, ingatkan dengan belalang, ingatkan dengan darah. Sebab itu kalau siapa tengok cerita Mami Return apa semua, Mamia apa semua tu kan, bagaimana Firaun dikejar dengan darah, dikejar dengan ulat. Itu sebenarnya diambil daripada perjanjian lama yang menceritakan keadaan bagaimana mereka itu ditimpa musibah. Firaun itu ditimpa musibah kerana mereka tidak melepaskan lockdown yang mereka lakukan kepada Bani Israel. Seperti pada hari ini kita tengok dosa-dosa kita, Allah ingatkan kepada kita apa yang berlaku di Uyghur, apa yang berlaku di Kashmir, apa yang berlaku di tempat-tempat yang mana manusia sepatutnya memberikan pandangan, memberikan tumpuan supaya mereka bebaskan lockdown ini. Sebab apa? Sebab Allah timpakan kepada semua manusia. Supaya manusia ambil perhatian, insaf balik kepada pencipta Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha besar. Okey, Prof. Saya boleh kongsi. Terima kasih banyak Prof. Mengulas tadi banyak lebar tentang hukum hakam pun ada sedikit pandangan. Cuma ni soalan terakhir kepada Profesor Mania Dr. Fadilah ya, tentang wabak COVID-19 ni. Memang kita tahu dia tu wabak, dia ada implikasi di segi kesihatan kita ya. Dia akan merosot, kalau kita kena tu, orang yang kena tu dia akan merosot kesihatan dia. Orang yang umur yang lebih senior sikit akan mudah dijangkiti, sehingga sampai tahap seluruh pernafasan kita untuk bernafas, dia attack pernafasan. Itu dari segi yang fizikal kesihatan. Tapi ada juga berlaku dalam masa sama sekarang ni, sebab oleh kerana yang ni sakit, tapi orang yang sihat dah jadi mental pula sakit. Dia terpuruk bulan ni duduk di rumah, tak ada kerja, ekonomi, masalah hilang pekerjaan. Kita nak menyelesaikan masalah dari segi kesihatan kita, orang sihat, sakit. Masa yang sama, yang sihat ni pula, bila kita buat PKP ni, ada yang tak boleh bekerja, ada yang kena hilang pekerjaan, tak ada pendapatan, sakit dari segi mental. Dan mereka rasa macam keluh kesah yang lebih sangat sampai ada tahapnya ada berlaku kes-kes peneraan rumah tangga pun berlaku. Jakim ada melaporkan bahawa satu hari itu dia buat satu bilik gerakan untuk nak menanya dari segi masalah kekeluargaan ni, yang talian hayat dibuka. Hampir ya. Saya jawab ya. Okey. Okey, terima kasih. Benar di sudut macam yang perkatakan tadi, kita ada dari segi dua aspek. Maksudnya dari segi aspek fizikal dan juga aspek mental. Memang kita tidak dapat ada sebenarnya lagi dari segi
COVID-19 mental, ya, di mana kita kena ingat yang duduk di rumah, ya, mengalami masalah tekanan perasaan, dan juga dia kadang-kadang bila biasa duduk, dia tak selalu duduk di rumah, jadi dia ada dia banyak pula kadang-kadang terlampau berfikir, terlebih berfikir sampai overthinking kita panggil. Dan juga ada setengah kita yang bernasib baik ni memang gaji jalan tiap-tiap bulan. Tapi ada juga yang gaji sebabkan kilang tak buka ke, tempat kerja tak buka ataupun bekerja secara harian, gaji harian. Jadinya memang diorang ni akan mengalami depresi kita panggil, kemurungan, ya, tekanan perasaan, sunyi, semua itulah. Jadinya memang tak dapat dinafikan kes pun memang ada meningkat. Begitu juga jangan lupakan juga macam penderaan. Dia daripada segi mental, tapi kes-kes penderaan mental kita panggil, ya, itu banyak. Jadinya meningkat dalam COVID ni. Jadi, untuk memang orang kata memujilah langkah daripada Kementerian Malaysia tidak pernah menekan aspek kesihatan mental disebabkan oleh yang mungkin berpunca daripada COVID-19. Jadinya kita ada talian pesakit yang mengalami gejala-gejala terlebih daripada COVID-19. Maklumkan bahawa kebanyakan saya dengan tapi jabatan kerajaan semua dinasihatkan ada satu kita panggil satu dokumen ataupun tips-tips bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah kesihatan mental yang berpunca zaman PKP ni atau MCO ni. Dan kita jangan lupakan juga pesakit-pesakit mental yang mengalami masalah, macam mana dia nak dapatkan ubat, ya, kalau tak stable macam mana, ya, boleh mengamuk apa sebagainya. Jadinya memang jabatan kerajaan tu kita telah menyalurkan maklumat di mana dia harus mendapatkan khidmat nasihat untuk mendapatkan khidmat nasihat, untuk mendapat kebekalan ubat-ubatan dan juga pertolongan. Cuma kadang-kadang saya tak dapat nafikan, kadang-kadang bila kita telah sedang mengalami kemurungan ke apa ke, kita ni kadang-kadang tak boleh berfikir secara orang kata baik, secara los, ya, secara terang. Jadinya kadang-kadang fikiran tu buntu. Jadinya suami atau isteri dan juga adik-beradik, kenalan rapat tu kena sentiasa menolong dalam memantau tahap kesihatan mental masing-masing. Kan, ya, sebab ada orang bekerja gaji harian, ya, jadinya tadi saya putus sikit time tadi, ya, tadi. Jadi soalannya bagaimana untuk mengatasi bila kita duduk rumah ni. Dari segi aspek yang saya cakapkan tadi, semua dah ada talian-talian hotline, tips-tips bagaimana bekerja daripada rumah oleh jabatan-jabatan kerajaan tertentu, dan diharapkan oleh majikan-majikan di pihak-pihak swasta juga ada mengajukan tips-tips seperti ini untuk mengatasi masalah-masalah kesihatan mental. Begitu juga macam Prof. Badli Hisham perkatakan tadi, kita ni berbalik kepada kepada norma-norma ataupun dasar-dasar Islam. Ya, duduk di rumah, kalau dulu macam Prof kata pergi solat Jumaat tu, pergi. Dari segi fizikalnya pergi. Tapi roh solat Jumaat tu adakah telah diapresiasikan, adakah telah difahami secara mendalam? Ya, bagaimana pula juga dari segi institusi kekeluargaan tu sendiri, ataupun berbalik kepada kelahiran dan juga kematian. Saya mengalami beberapa kematian, ya, ahli-ahli keluarga terdekat contohnya. Sampai kan ada menangis sebab apa tak boleh pergi, kita tak boleh nak doakan jenazah ni macam mana. Lepas tu kita kena balik.
masa kita lahir berapa orang yang betul-betul menyaksikan kelahiran kita. Begitu juga masa kita mati berapa orang sangat yang betul-betul menyaksikan kematian kita. Jadi bila contohnya kan, kita berbalik semula dasar Islam tu sendiri. Saya sangat kita kadang pandangan masyarakat dulu kalau orang sikit je datang kematian kau tu memang orang ni tak bagus lah contohnya, ya, tak baik lah, dia ni memang banyak buat dosa ke, kita pula jadi penghukum, padahal Allah sahaja yang maha menghukum, maha menilai kita untuk menilai orang-orang yang sekitar kita ataupun jenazah tu sendiri. Jadi sekarang pada saya macam Prof Badli Hisham kata tadi, berbalik kepada dasar-dasar Islam, kita kena berbalik kepada Allah. Kita datang daripada Allah, kita kena berbalik dekat dia balik. Saya rasa kalaulah ujian atau musibah itu datang dan dia menyebabkan musibah itu datang dan menyebabkan kita dekat dengan Allah, itu adalah ujian untuk Allah mengangkat darjat kita, ya, semua tu. Tak kisahlah dari segi fizikal ataupun mental. Tapi kalau musibah itu datang, dia menyebabkan kita jauh daripada Allah, itu memang balik pada saya, pada pendapat saya yang bukan ilmu agamawan ni lah. Jadinya mental, cara-cara dia saya rasa zikir, baca Quran. Orang kata ya Allah, kita baca Quran apa benda, banyak kali dah baca Quran, fahami roh Quran tu. Macam Prof Badli kata, ya Allah saya sangatlah kagum dengan ustaz-ustaz yang memang memahami Al-Quran ni satu hal, tapi bagaimana untuk kita mengajak orang-orang lain untuk lebih memahami, untuk tidak menilai orang lain dan sentiasa bersangka baik terhadap Allah tu yang penting. Kita selalu kata kenapa COVID ni? Sebab dosa kita ke? Sebab dosa orang lain ke? Sebab macam ni. Kenapa kita tak fikir macam tu? Kenapa kita tak berbalik kepada diri kita sendiri? Tanya diri kita balik, kat mana? Daripada kita menuding jari, kita patutnya jadi part of the solution tapi bukan sebagai part of the problem. Kan? Maksudnya sebelum kadang-kadang tu, sebelum kita bertanya ke, sebelum kita melontarkan sesuatu apa, penilaian ke apa ke ataupun pandangan tu, lebih baik kita macam rujuk dulu mana-mana pakar ke ataupun mana-mana apa orang kata kajian, orang-orang yang memang mendalami bidang-bidang masing-masing. Saya rasa itu yang lagi patut, ya, daripada kita melontarkan mana-mana pandangan yang kadang-kadang tidak berasas dan memakan diri kita balik dan menyebabkan kita lagi stres, kan? Itulah lebihlah pula jawapannya Prof. Itu Kapten, ya. Okey. Okey, terima kasih Prof atas pandangan lontaran tadi, nasihat kepada semua yang berada di luar sana. Untuk kesimpulan, kita dah di penghujung. Di mungkin dapat seminit dua, Prof bagi sikit apa nasihat kepada sahabat kita di luar sana untuk kita berhadapan dengan suasana COVID dan juga Ramadan ini. Silakan Prof. Ya, saya rasa cara terbaik ni ialah kita kembali kepada autoriti lah. Kembali kepada sebagaimana autoriti yang kita bukan nak pergi, tetapi alhamdulillah saya rasa Malaysia ni antara negara yang agak cepat kembali pulih dalam kita menghadapi wabak ni. Kita dah dengar daripada autoriti, sama ada autoriti agama, majlis keselamatan negara dan sebagainya, yang kita kena berikan kepercayaan kepada mereka. Di samping kita juga cuba mencari solusi-solusi, dan kalau ada caranya kita kembalikan kepada mereka supaya mereka dapat bincang dan sampaikan kepada guru, mencari pendekatan yang terbaik. Dan itulah yang diberi yang pertama, supaya kita sama-sama mencari jalan bermuafakat, selesaikan insya-Allah. Saya yakin, saya penuh yang baru ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam kes coronavirus ini. Ada benda yang Allah nak bagi kepada kita. Sampai daripada itu kita dapat. Okey Prof. Okey, terima kasih Prof di atas rumusan itu.
Saya jemput juga Profesor Madya, Dr. Fadilah untuk beri sikit rumusan. Okey, sebagai kesimpulan ataupun rumusan daripada pandemik COVID-19 ni, kita pun masih mengapresiasikan, kita kata menghargai bulan Ramadan yang mulia. Jadi kita ambillah roh Ramadan yang mulia ini untuk kita, kalau boleh ya, untuk menangani bersama-sama. Saya yakin macam Prof. Badli Hisham cakap tadi, saya yakin Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga mana-mana, dan begitu juga ekonomi negara, kita semua mampu untuk berdoa. Ya, walau macam mana pun mulut tidak berkata-kata tapi hati boleh berkata-kata, ya, untuk berdoa yang baik-baik, mohon yang terbaik daripada Allah SWT, dan juga kita ikut dan patuh kalau boleh sebaik mungkin semua SOP yang dibentangkan, yang dicadangkan, lebih-lebih lagi menjelang hari raya. Dan kalau boleh amalkanlah norma-norma baru yang sebenarnya bukanlah sangat baru, tetapi disebabkan COVID ni kita boleh ambil pengajaran dan hikmah daripada COVID-19 ni untuk kembali kepada Allah, dari segi sainsnya, dari segi agamanya, semuanya, ya. Jadinya sentiasa ada ruang dan sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Jadi menjelang bulan Syawal nanti, saya sangat-sangat mengharapkan jikalau merentas daerah itu, bukan, merentas negeri itu dibenarkan, jadi kita sepatutnya masih mengekalkan penjarakan sosial, masih memakai topeng muka dan hindarkan, kita kata, kepadatan. Ya, kepadatan tu maksud saya tu kalau adik-beradik tu ramai, baliklah secara bergilir untuk jumpa ayahanda, bonda semua. Masih ada ruang. Dan untuk kita kata saling berhubung, sekarang ni banyak platform, ya. Ada Webex, ada Google Meet, ada Facebook Live, semua ada. Jadinya sebenarnya tidak ada perkataan yang tu. Kadang-kadang kalau Allah kata kun fayakun, yang impossible pun boleh jadi possible. Ya. Jadi ambillah COVID-19 ni sebagai satu hikmah, sebagai satu mutiara, bersamaan dengan Yadim punya tema tu, mutiara minda. Jadi kita bersihkan minda kita, bersihkan hati kita dengan memperhalusi hikmahnya COVID-19. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Prof. Profesor Badli, Profesor Fadilah di atas sumbangan idea tadi, mutiara minda yang dilontarkan dalam live Facebook Yatim ini. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan tolong kamu, bantu kamu. Jadi untuk kita mengatasi COVID ni, cukup juga dengan kita perancangan biasa, perlu juga kita membantu. Kalau membantu agama, maksudnya kita ikutlah apa arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tunjuk ke perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ia dapat membantu kita untuk kita membendung, menghentikan wabak COVID-19 ini. Tidak kira secara sekalipun, yang pentingnya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan, kita bertemu lagi minggu hadapan di hari yang sama, hari Khamis jam 3 petang, insya-Allah, bersama panel Ustaz Zul Ramli dan juga Ustaz Fadilah. InsyaAllah bertemu lagi depan di hari yang sama, masa yang sama, 3 petang 14 Mei bersama dengan Ustaz Zul Ramli dan juga Ustaz Fadilah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay.